Ramai yang tanya komen macam mana kalau beli nombor dah tamat, tukar nama Puspakom tamat. So yang inilah penjelasannya. Makna kata adil lah, tak ada yang terbatal kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. 1 hari bulan 7 bermulalah JPJ kembali operasi. Berita baiklah, yang mana nak buat urusan yang berkaitan dengan JPJ, nak tukar nama ke, nak daftar baru ke, nak daftar motor ke, nak renew lesen, dah boleh buat. Cumanya nak datang JPJ kena booking dulu, buat appointment supaya tak ramai lah yang pergi. Kiranya nak pergi walk in tu memang tak dibenarkan lagi. Cumanya nak pergi booking dulu melalui secara online pun ada, atau call saja mana-mana JPJ yang terdekat. Okey, kalau nak dapatkan nombor Google boleh, atau pergi dalam Facebook JPJ Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Cumanya hari ni nak kongsikan yang berkaitan dengan Puspakom saja. Urusan yang berkaitan dengan Puspakom, macam contoh nak tukar nama ke, nak interchange ke, yang lori pergi Puspakom pun ada. Okey, nanti saya kongsikan. Ada kat sini ada 6 urusan yang berkaitan dengan Puspakom. Okey, yang pertama, tempoh sah laku pemeriksaan di Puspakom tamat tempoh semasa PKP. Okey, yang ni maksud dia laporan pemeriksaan khas B2 yang rotek lebih 3 tahun, yang berkaitan dengan interchange, yang tukar enjin. Okey, kat sini biasanya dia ada tempoh 1 bulan saja. Okey, so semua tempoh sah laku bagi pemeriksaan di Puspakom diberi pelanjutan khas sehingga 30 September 2021. Maknanya hari ni 1 bulan 7, dia bagi tempoh 3 bulan lah. Bulan 7, bulan 8, bulan 9 kena selesaikan juga urusan tu. Andai kata lebih kepada 30 September, kena masuk sekali lagi Puspakom. Okey, yang keduanya yang berkaitan tajuk nombor 1 juga. Tadi laporan khas B2, yang ni laporan B5. B5 ni untuk tukar nama. Okey, selain pada tu pemeriksaan awalan PG11A. Yang ni tukar nama untuk lori. Dan yang keempat, laporan pemeriksaan awalan bas PG13B. Okey, so maksud dia yang antara 4 dokumen ni, B2, B5, PG11A, PG13B, dilanjutkan sehingga 30 September 2021. Maknanya so tak perlu pergi dalam masa tempoh ni, tak perlulah pergi buat kali kedua. Terus pergi JPJ, buat appointment dulu, terus pergi JPJ, buat urusan apa yang nak buat tu. Antara interchange ke, nak tukar nama. Macam contoh, sepatutnya laporan Puspakom tu dah tamat dalam tempoh PKP lah, dalam masa bulan 1 bulan 6 hingga 31 Julai. Sepatutnya dah tamat, tapi JPJ bagi inisiatif lanjutan sehingga 30 September 2021. Okey, yang kedua, untuk pemeriksaan Puspakom tujuan pembarui lesen kenderaan motor bagi kenderaan perdagangan. Okey, yang ni sedia maklum, lori dia ada pemeriksaan setahun 2 kali, maknanya 6 bulan sekali lah. Contoh pemeriksaan Puspakom tu sepatutnya tamat 1 bulan 6 atau hingga 31 Julai. Okey, sepatutnya tamat lah. Sepatutnya dia nak pergi Puspakom kena bayar saman dulu. So arahan terbaru dibenarkan untuk tangguh pemeriksaan berkala dan diberi pengecualian saman. So yang ni tak perlu kena saman, terus booking online dengan Puspakom dan masuk sahaja, tak perlu bayar saman. JPJ bagi pengecualian sehingga 31 Julai. Okey, makna kata 2 bulan lah, yang mana tamat tempoh 1 bulan 6 hingga 31 Julai. Makna kata ada sebulan lagi. Contoh yang tamat sebelum ni 1 bulan 6 tak perlu bayar saman. Yang ketiganya untuk tukar nama. Okey, yang ni banyaklah ramai terkandas semasa PKP. Yang ni yang sebenarnya kalau 7 hari owner lama dah thumbprint, owner baru tak sempat nak thumbprint dalam tempoh PKP. So JPJ bagi tempoh sehingga 30 hari bulan 9 2021.
Yang ni kiranya owner lama tak perlu pergi JPJ untuk tampil sekali lagi. Cumanya owner baru pergi JPJ sebelum 30 September 2021. Itu yang terbarulah. Kiranya pengaktifan ni dia biometrik, dia automatik. Okey. Okey, yang keempat, ni pun ramai yang tanya, macam mana kalau nombor plate tamat tempoh dalam masa tempoh PKP. Nombor pendaftaran kenderaan yang telah tamat tempoh semasa PKP. Yang ni sebenarnya tak ada lanjutan kalau ikutkan yang sebenar lah, kalau tak ada PKP. So arahan semasa pelanjutan khas diberikan secara automatik kepada semua kategori nombor pendaftaran kenderaan sehingga 30/9/2021. Makna kata sehingga 3 bulan lah daripada sekarang, bulan 7, bulan 8, bulan 9. Okey, 3 bulan daripada sekarang dah tak payah sambung. Macam contoh, dia beli nombor plate 6 bulan yang lalu, kalau ikutkan tamat 6 bulan. Yang ni yang beli kat kaunter lah. Kalau beli tender dia bagi tempoh 1 tahun. Okey, mana yang tamat dalam tempoh PKP ni 1/6 sehingga 30 Julai, dia bagi tempoh sampai 30 September 2021. Lebih pada tu automatik kena buat lanjutan lah. Okey, yang kelima, tempoh bayaran nombor pendaftaran. Yang ni manual, yang biasanya yang by surat lah. Macam contoh nombor FD yang berbaki tu, dia ada buka open secara manual. Dia sepatutnya macam contoh, dia tender 5,000. Okey, dia ada deposit 500. So balance lagi 4,500 dia kena bayar masa dalam 14 hari. Okey, yang ni JPJ lanjutkan khas diberikan selama 1 bulan dari tarikh kelulusan. Okey, macam contoh surat tu dia dapat 1 hari bulan 6, dia bagi tempoh 14 hari untuk selesaikan baki balance tu. So memandangkan PKP dah tak boleh nak buat apa, dia bagi tempoh lanjut dalam masa 1 bulan sahaja. Okey, yang keenam dengan nombor 7 ni dia sama. Macam untuk yang permohonan nombor pendaftaran yang guna semula nombor. Guna semula nombor yang rosak binasa atau hilang kena curi. Contohnya dia bagi masa tempoh 3 bulan dari tarikh permohonan. So PKP dia lanjutkan khas bagi tempoh kelulusan diberikan dan ditetapkan selama 3 bulan dari tarikh kemas kini. So bila contoh 1 bulan 6 tarikh kemas kini, nombor plate tu dia akan bagi masa tempoh lagi 3 bulan untuk daftar kenderaan atas nombor plate yang lama tu lah. Okey, setakat ni itu sahaja arahan semasa. Mana yang tak faham lagi tu boleh tanya dekat ruangan komen, nanti saya balas lah. Takut ada perubahan. Saya harap tak adalah perubahan buat setakat ni. Cuma saya nak ulang balik, yang mana urusan yang tersangkut tempoh PKP 1 bulan 6 sehingga 31 Julai diberi tempoh pelanjutan lah. Okey, macam contoh yang saya bagi tahu tadi, sampai 30 hari bulan 9 2021. Okey, makna kata dalam masa 3 bulan dari sekarang lah, bulan 7, bulan 8, bulan 9. So mana yang terkandas sebelum ni, bolehlah mohon secepat mungkin. Saya nak pesan yang mana pergi JPJ tu, andai kata belum ada ID MySikap, terus buat. Bagi je email. Macam contoh nak pergi tukar nama kan, dalam masa yang sama tu terus buat ID MySikap. Senang, nanti nak berurusan lagi pakai je online. Yang mana boleh online, kita buat online. Mudah kan? Okey, sekadar itu saja maklumat yang saya dapat kongsikan buat setakat ni. Nanti ada maklumat baru saya akan kongsikan lagi untuk memudahkanlah urusan orang ramai. Sebab ramai yang tanya komen, macam mana kalau beli nombor dah tamat, tukar nama Puspakom tamat. So yang inilah penjelasannya. Makna kata adil lah, tak ada yang terbatal kan. Okey, sekadar itu saja perkongsian saja. Andai kata manfaat, kongsilah dekat orang ramai. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.